Okey. So untuk hari ni kita akan masuk kepada bab 2.1 iaitu penghasilan produk, tapi hari ni kita nak tahu dua item saja, iaitu macam mana kita nak hasilkan produk yang berfungsi atau yang berfungsi sebahagian. Produk berfungsi tu maksudnya produk tu boleh guna. Boleh gerak, boleh hidup, pakai hampir menggunakan bahan yang sebenar lah. Kalau produk yang berfungsi sebahagian, contohnya dia menggunakan barang macam daripada kertas, tapi daripada kertas tu juga kertas tu boleh hidupkan lampu. Contohnya dia separuh daripada bahagian tu berfungsi. Kemudian kita akan pergi kepada 2.1.8 iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. So ini dua sahaja kita akan sentuh hari ni. So awak boleh rujuk dekat buku teks sambil-sambil tu muka surat 80 iaitu 2.1.7 kita nak menghasilkan produk yang berfungsi atau yang berfungsi sebahagian. Sebelum ni dekat tingkatan 1 kita dah belajar dekat bab 2 ataupun bab 3 tentang penghasilan produk. So kat sini produk ada dua jenis yang kita panggil iaitu satu yang berfungsi sepenuhnya, satu lagi adalah yang berfungsi sebahagian. So dekat sini ada tiga jenis produk yang kita akan tengok lah, iaitu yang pertama adalah mock-up, yang kedua adalah berfungsi sebahagian, yang ketiga adalah berfungsi sepenuhnya. Okay, so first adalah mock-up. Mock-up ni adalah model olokan. Contohnya macam sebelum kita buat sesuatu, contohnya cikgu suruh awak buat beg, awak buat beg daripada kertas. Awak nak contohnya yang dekat situ awak boleh nampak ada kat sini pengilap kasut magic yang dalam buku teks tu kan. Awak nampak sama je dengan sebelah lain. Sebab dekat sini dia menggunakan kertas, cardboard, ada juga dia menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati lah. Okay, so dekat sini mock-up ataupun model olokan dia nak kita, kenapa kita kena buat benda lah ni? Kita nak tengok produk itu secara 3 dimensi. So kemudian kita nak tengoklah adakah dia ni boleh dihasilkan mengikut skala yang besar ataupun skala ataupun saiz yang kecil sahaja. So yang kat situ mock-up ni bila awak cakap dengan cikgu, saya sebenarnya buat sesuatu produk, saya buat tempat bekas minuman. So bila buat mock-up, cikgu boleh sentuh benda tu. Oh macam ni ke awak nak buat? So daripada situ kita akan ada tambah baik sekiranya nak buat sesuatu. Kemudian kepada model yang berfungsi sebahagian, ini dia dihasilkan selepas kita buat mock-up tadi. Contohnya awak buat mock-up pengilap kasut magic tadi kan. Kemudian kita pergi kepada yang berfungsi sebahagian. Berfungsi sebahagian ni kita nak tunjukkan idea kita, gabungan kita tu jadi ataupun tidak. Contohnya kat sini pengilap kasut ni nampak sama tapi bukan. Yang kat sini dia pakai polystyrene. Awak nampak kalau awak zoom buku teks awak tu, awak tak boleh rasa kan, awak boleh tengok zoom, oh dia pakai polystyrene. Dan tapi dekat situ dia separuh daripada diri dia tu dia berfungsi sebab dia boleh ada switch dekat sini, dia boleh hidup. So dekat situ sama juga mock-up tadi, dia kalau 3D tu benda tu boleh disentuh. Boleh disentuh, boleh dipegang. So dekat situ reka bentuk tu kita boleh modify lah, kita boleh tambah. Okay, contoh lagi sekali adalah contoh budak kecil ni lah, vacuum. Vacuum. So kalau vacuum yang sebenar orang dewasa pakai tu kan. Tapi ini adalah vacuum kanak-kanak, dia mempunyai fungsi yang sama. Walaupun hasil serutan dia tu tak kuat tapi dia masih berfungsi sebagai vacuum. Okay, kemudian kita ada yang ketiga iaitu berfungsi sepenuhnya yang kita panggil sebagai prototype. Prototype ni sama juga macam tadi, dia nak tunjukkan idea yang sebenar tetapi kalau berfungsi sepenuhnya dia lagi spesifik. Dia betul-betul sama dengan saiz yang sebenar, dia dapat ada fungsi. Kita boleh uji dia punya fungsi, jadi ke tidak. Boleh disentuh, boleh dipegang, boleh diuji kefungsian dia. Contohnya macam lampu awak yang awak nak buat sampai sekarang tak siap-siap lagi, masih kat bengkel cikgu tu tak tahulah dah berapa gamaknya, cikgu pun tak boleh pergi sekolah kan.
So dekat situ lampu yang awak buat tu dia berfungsi, boleh hidup, lampu bernyala, awak buat kipas, kipas tu hidup, dia dapat diuji fungsi dia dekat situ. So itu adalah contoh produk berfungsi sepenuhnya. Kemudian ini adalah contoh kereta kanak-kanak lah, dia berfungsi sama macam kereta yang sebenar. Okay? Ini adalah ciri-ciri produk berfungsi dan produk berfungsi sebahagian. Ini dia dah kelaskan lah, macam tadi dia tak kelaskan kan, yang ni dia dah kelaskan siap-siap secara mock-up, secara produk berfungsi sebahagian dan juga produk yang berfungsi. So dekat sini mock-up, bahan kita guna kat situ boleh nampak dia gunakan kertas, gabus, cardboard dan sebagainya. Okay, kemudian kita tengok yang lain ni, kita ada juga skala dia dekat sini tidak ikut saiz yang sebenar. Dia boleh kecil atau boleh lebih besar, dia ikut kepada keperluan dan dia tidak berfungsi. Kalau produk berfungsi sebahagian, dia gunakan styrofoam, cardboard, pipe, polystyrene, kayu, papan lapis dan sebagainya lah. Dia ni tidak mengikut saiz yang sebenar juga, tetapi dia ada penunjukkan apa? Dia ada menunjukkan produk dia. Walaupun dia tak berfungsi tapi dia dapat dinilai dari segi luaran. Okey? Kemudian kita akan pergi kepada yang ketiga, iaitu produk yang berfungsi yang direka menggunakan bahan yang sebenar. Kita guna kayu, keluli. Produk berfungsi yang awak buat itulah menggunakan kayu. Perspex. Perspex tu adalah satu kayu, satu macam kaca tapi dia bersinar. Perspex. Okay. Kalau jatuh pun dia tak pecah lah kalau perspex tu. Kemudian kita ada getah, plastik dan sebagainya. Yang mana kalau produk yang berfungsi dia ikut saiz yang sebenar yang boleh diuji. So kepentingan dalam kita merancang pembinaan produk adalah kita nak hasilkan produk yang menepati keperluan dan kehendak pengguna. Contohnya lah sekarang kan cuti PKP kan, awak scroll Shopee, awak sebenarnya tak perlu pun benda tu tapi awak rasa nak. Macam tak penting pun tapi awak nak. So nampak, adakah dia menepati keperluan dan kehendak pengguna? So dekat situ kepentingan bila kita buat sesuatu produk, awak rasa macam tak penting tapi sebenarnya dia penting. Contohnya lah, kalau awak pernah tengok dekat Jepun ada satu sos kicap tau, macam kita sos kicap kita dalam plastik kan. Kalau dekat Jepun, sos kicap dia tu dalam plastik juga, tetapi kalau dekat tempat lain, sos kicap tu kita kena koyakkan kat tepi. Supaya dia boleh buka. So dia dah leceh, kita dah makan, nak koyak lagi, so leceh. Tapi dekat Jepun, benda yang kecil macam tu pun, dia hanya gunakan macam ada satu gerigi, dia macam tekan je macam tu dia dah keluar. Dia macam lipat kertas tu kepada dua. Contohnya, cikgu ambil kertas ni lah. Contohnya ni lah kertas ni kan. Dia lipat kepada dua, sos tu terkeluar. So nampak? Daripada sekecil-sekecil produk, dia dapat merancang dan memudahkan kehendak, menepati keperluan dan kehendak pengguna. So dekat yang kedua, kita boleh tambah baik fungsi ataupun reka bentuk sesuatu produk. Nampak? Daripada sos kicap biasa tu, sos cili biasa daripada paket tu, dia tambah baik kepada sesuatu yang memudahkan orang. Yang ketiga, dia dapat membantu menganggarkan kos jualan. So kita daripada produk yang kita hasilkan tu, guna bahan apa, macam yang minggu lepas cikgu awak suruh awak buat tu, awak kira bahan awak berapa, alatan awak berapa. So awak boleh anggar berapa duit yang awak keluarkan untuk satu barang. Jangan syok sendiri, cikgu saya nak buat ni. Berapa bajet awak? Tak payah kira, saya boleh flip duit saya. Tak payahlah macam tu. Jangan terlalu membangga dirilah. Okay, kita kena ada setkan limit kita untuk kita merancang pembinaan produk. Yang keempat adalah kita kena merancang tenaga kerja yang diperlukan. Contohnya target nak jual 100, tetapi orang yang diupah tu seorang sahaja.
dia je yang buat 100 barang tu. Adakah dia dapat capai masa yang orang tu nak? Tempoh masa dapat ditetapkan tu. So kita kena rancang berapa tenaga kerja yang kita perlu. Tapi sekarang ni orang kalau nak jimat dia akan ambil orang sikit lah. Tetapi dia akan bagi gaji yang banyak, mungkin berbaloi. Dia ada pro and cons dekat situ. So dekat situ kepentingan merancang sangat penting. Okay. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada langkah-langkah menghasilkan produk. Boleh rujuk buku teks muka surat 82. So ada 3 langkah dalam penghasilan produk. Yang pertama kita ada mengukur, menanda, memotong bahan. Awak buat ni langkah yang pertama. Tak adanya bila first buat projek tu terus bina dan cantum. Tak ada. Awak akan ukur berapa panjang awak nak, awak akan tanda, awak akan potong. Potong tu menggunakan apa? Okay, kita akan tengok langkah yang pertama, mengukur, menanda dan memotong bahan. Awak ukur mestilah guna ini. Kat bengkel cikgu ada 2 ni, iaitu pembaris keluli dan juga sesiku L. Okey, kemudian kita ada menanda. Awak menanda mestilah menggunakan pensel, marker dan sebagainya. Kita ada juga menggunakan jangka lukis. Kita ada juga menggunakan yang ini, ada dekat bengkel cikgu dipanggil sebagai tolak penanda. Tolak penanda. Okey. Kemudian kita ada memotong bahan. Kita motong bahan gunakan apa? Kita memotong bahan menggunakan gergaji jig ni. Kita ada gunakan ini apek jig. Ini yang awak dekat bengkel cikgu awak main pusing-pusing tu. Ini dipanggil sebagai yang ini dipanggil sebagai apa benda nama itu tu? Mesin rago meja. Awak letak kayu dekat situ, awak pusing-pusingkan dia, awak boleh potong dengan mudah. Fungsi dia sama dengan apek G tadilah. Okey, langkah yang kedua kena membina, mencantum bahan. Okey, awak cantum bahan menggunakan hot glue gun, menggunakan glue, menggunakan gum. Glue gum samalah kan? Hot glue gun, gum, apa lagi? Kita boleh cantumkan produk kita. Okey, itu adalah contoh yang kedua. Yang kemudian yang ketiga adalah membuat kemasan. Okey, ending daripada produk yang kita buat, kita kena buat kemasan. Kalau kita nak jual sesuatu produk, kita kena ada kemasan. Okey, walaupun sekecil-kecil kitchen yang awak buat tu, ada kemasan. So ada beberapa jenis kemasan yang kita boleh pakai. Cat licau, varnish shellac, tona kayu, semburan, pelekat. Pelekat ni macam sebelum ni cikgu panggil macam awak lekat-lekat wallpaper ke, awak lekat kertas warna ke, tu pun juga dipanggil sebagai bahan kemasan. Okey, bergantung kepada fungsi dan juga bahan yang digunakan. Okey. Okey, so sekarang kita akan uji minda kita sikit. Soalan dia yang pertama, nyatakan jenis produk yang merujuk kepada maklumat berikut. So kat sini ada yang pertama, kerusi daripada kotak. Dihasilkan dalam skala yang besar. Agak-agak dia adalah produk apa antara 3 tadi? Siapa boleh jawab? Cikgu nak Chong. Produk yang pertama, Chong, dihasilkan dalam skala yang sebenar. Apakah dia? Yang kedua, cikgu nak Shogi menguji kefungsian sebenar produk tu jenis produk apa. Yang ketiga, cikgu nak Tiu Tien memahami kefungsian produk tu jenis produk yang apa. Siapa boleh jawab? Soalan yang pertama, Chong tak dapat dikesan. Okey, kalau macam tu cikgu nak Afza Nadra. Soalan yang pertama, Afza Nadra. Produk berfungsi. Produk berfungsi. Produk tu dia macam alah main-main je. Apa dia? Dia adalah jenis produk mock-up, olok-olokan. Dia daripada kotak. Okey. Yang kedua, menguji kefungsian sebenar produk. Dia ni macam produk yang sebenar dah. Shogi agak-agak dia model jenis produk apa? Dia adalah produk yang berfungsi ke separuh berfungsi?
Berfungsi Berfungsi ke cikgu. separa berfungsi? Apa dia Berfungsi. Shogi? Apa dia? Berfungsi cikgu. Ya, berfungsi. Dia berfungsi ada dua berfungsi sepenuhnya. Okey. Yang ketiga, memahami kefungsian produk. Dia kotak tetapi dia berfungsi. Dia daripada kotak tapi dia ada berfungsi sikit. So apa dia TUTN? Produk berfungsi sebahagian. Ya betul, produk berfungsi sebahagian. Okey, itu adalah 3 jenis produk. Kita dah belajar ni dekat tingkatan 1. So hari ni kita akan masuk pula kepada 2.1.8. Lepas kita buat produk, kita wajib uji, kita wajib nilai. Kalau awak buat produk, awak tak uji, awak terus jual. Kalau orang tu baru start pakai, dah patah. Ni salah siapa? Salah awak sebagai designer. So sebelum nak sampai kepada pelanggan tu, kita kena uji dulu. Okey, kita kena uji. Ada 3 faktor yang menjadi ukuran keberkesanan sesuatu produk. Maksud dia apa? 3 faktor penting ni nak tahu produk tu berkesan ke tak. Yang pertama, dia kena mematuhi project brief. Yang kedua, dia kena memenuhi kehendak pelanggan. Dengan yang ketiga, dia ada ketepatan rupa bentuk. Okey. Kemudian kita uji ni ada 2 jenis. Uji secara makmal dan uji secara parameter. Ujian makmal tu macam awak test roket. Siapa pernah buat sains punya produk, awak test roket, awak test payung terjun yang kita terjunkan daripada tingkat 4 dan 3 tu. Telur, kita terbangkan telur menggunakan payung terjun. Apa yang berlaku? Pernah buat tak? Belum pernah buat. Boleh buat nanti. Kemudian kita ada juga ujian makmal ni. Selain makmal, kita boleh slashkan dengan bengkel. So dekat situ, pengujian dia dalam makmal ataupun bengkel, dia menggunakan peralatan dan kelengkapan yang tertentu bersesuai dengan sesuatu produk. Ada faktor yang ditentukan iaitu daripada segi daya, cahaya, suhu, angin dan kelajuan yang mana kita kawal. Ujian makmal ni contoh dia ada 3 jenis ujian. Ada ujian kemuluran, ada ujian kekuatan dan juga ujian beban. Cikgu pernah buat ujian kekuatan ni dahulu. Waktu tu cikgu kena buat satu jambatan yang diperbuat daripada kayu popsicle tu. Kita buat jambatan daripada kayu popsicle tu, buat macam mana bentuk dia yang kita dah kaji sesuai ke tak. Kemudian kita akan test. Kita akan uji kekuatan jambatan daripada popsicle tadi. Letak dekat satu ruang, kemudian kita akan letak 1 kilo tepung. Tepek atas dia, sama ada kukuh ataupun tidak jambatan awak tu. Kalau dia lebih daripada 10 kilo, dia boleh pegang support jambatan daripada popsicle tu, maksudnya design awak tu adalah kuat. So maksudnya kalau lori 10 tan ke berapa tan ke lalu ke, jambatan tu tak akan runtuh. Itu adalah contoh ujian kekuatan lah. Ada orang dia buat cantik, memang cantik, tetapi dari segi kekuatan baru letak 2 kilo sahaja dah patah. Okay, so dekat itu adalah contoh ujian kekuatan lah. Dia pengujian ni kan, dia buat sampai habis, sampai rosak. Daripada rosak tu lah dia akan buat sesuatu yang baru. Kita kenal pasti sesuatu produk yang kita boleh tambah baik. Daripada ujian parameter pula, dia dibuat berdasarkan lokasi yang sebenar. Contohnya nak tentukan fungsi, kesesuaian, keupayaan, kebolehgunaan. Yang ini adalah ujian awak lah. Ujian parameter. Awak nak test lampu tidur dekat siapa? Dekat orang. Awak nak test pengilap kasut magic awak dekat siapa? Dekat kasut orang. Awak tak ada test kilat kasut awak dekat angin. Tak ada. Angin, marilah cuci kasut. Tak ada. Dia adalah berdasarkan situasi yang sebenar. Okey, ujian parameter tu. Kemudian dari segi penilaian pula, kita ada 3 jenis penilaian. Orang tengok produk awak, orang akan nilai 3. Dari segi fungsi, okey, check dia berfungsi, dia boleh hidup lampu, boleh putarkan motor, okey. Ergonomik, maksudnya sesuai tak nak bawa pergi ke mana-mana, mudah tak untuk disimpan. Kemudian dari segi nilai bentuk, reka bentuk dan nilai estetika, orang akan tengok yang ni dulu, baru orang tengok yang lain, betul? Orang akan tengok first impression, wow cantiknya dia, nampak?
Kemudian yang keempat adalah dari segi keselamatan. Tiba-tiba pula ada grup letak, contohnya dia ada seorang tu dia nak buat bulet tu kan, sampai sekarang cikgu tak tengok lagi mendalah dia. Ada tak unsur keselamatan? Contohlah daripada benda yang dia nak buat tu, orang baru masukkan tangan, dah tertembak tangan dia sendiri. Contoh, ada tak nilai-nilai keselamatan dekat situ? So produk kita tu kena ada nilai-nilai keselamatan, fungsi, reka bentuk dan juga ergonomik. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian. Kesesuaian sesuatu produk itu dia diputuskan oleh orang yang awak uji. Awak uji produk awak dekat dia, awak tanya dia, "Encik, agak-agak produk saya ni sesuai tak? Encik suka tak? Kalau saya jual, encik nak beli tak?" Itu dia bersesuaian tak dengan keputusan orang tersebut. So ini adalah contoh borang soal selidik berdasarkan kesesuaian dan penilaian individu tersebut. Kemudian yang keempat ni tahap keselamatan. So adakah produk itu ada mempunyai bahagian yang tajam? Ada tak manual penggunaan dia? Contohnya nak cikgu baru-baru ni cikgu beli satu lampu torchlight. Cikgu tengok, wow, okeylah belilah. Lepas tu bila sampai je, macam mana nak guna Alamak, kenapa tak ada bateri Bateri apa yang dia pakai Alamak, tajam lah nampak. So dari segi unsur-unsur keselamatan dekat situ cikgu dah kena scam. So sesuatu produk yang awak buat tu mestilah ada manual. Orang tak tahu, tak semua orang tahu benda yang awak nak buat. Okay. Kemudian kena ada selesa ke tak? Ada tak membahayakan keselamatan pengguna? Contohnya dia hidupkan lampu, agak-agak terkena renjatan elektrik tak? Tiba-tiba baru start hidup, baru first time beli dengan awak, hidup, dah kena renjatan elektrik, mati pula orang tu. Dah kena pula saman nanti. Okay, so dekat situ sebelum kita nak jual produk kita, pastikan dia selamat. Okay. So kita akan uji minda kita sikit. Yang pertama, nyatakan 2 jenis ujian makmal yang ada. Ada 3 jenis ujian makmal. Kita ada ujian apa jambatan tadi, ujian huruf M dan ujian yang bermula dengan huruf, apa lagi satu tu? Ujian lagi satu tu dia bermula dengan huruf ujian apa lagi? Cikgu dah tak ingat dah. Okay, siapa boleh jawab? Anas. Ujian. Nyatakan 2 jenis ujian makmal yang ada. Contoh dekat jambatan tadi adalah, contoh dia adalah ujian kekuatan. Kita ada juga ujian kemuluran dan juga ujian beban. Beban lah, berapa kilo dan sebagainya lah. 3 fungsi ujian parameter. 3 fungsi ujian parameter. Cikgu nak siapa? Okey, tak apa. Cikgu nak 3 fungsi ujian parameter adalah kita nak tentukan fungsi, kita nak tentukan kesesuaian, kita nak tentukan keupayaan dan kebolehgunaan sesuatu produk. Dan yang ketiga, kita nak nyatakan 4 aspek penilaian. Ada 4 benda penting kena ada, iaitu yang pertama dari segi fungsi, ergonomik, reka bentuk dan nilai estetika, dan yang terakhir adalah keselamatan. So untuk hari ni kita dah belajar tentang apa dia, Anas? Tak, saya nak lagi tu. Saya okey je. Okey je, okey. So hari ni kita dah belajar 2, iaitu tentang cara nak uji dan juga cara penilaian sesuatu produk. So tak ada apa, ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, cikgu akan bagi latihan. Latihan yang minggu lepas tu cikgu harap dah siap. Ramai yang dah siap, bagus. So cikgu akan bagi latihan mengikut topik kita hari ini. Dan kita akan habiskan lagi 2 subtopik, iaitu 2.1.9 cadangan penambahbaikan dan juga penghasilan laporan pada kelas akan datang. So kalau ada persoalan boleh tanya cikgu. Ada soalan ke? Tak ada soalan? Boleh?
Okay, terima kasih kelas. Kita jumpa lagi dekat kelas akan datang. Okay, bye. Terima kasih, Boleh cikgu. FM sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama, Shogi. Just